Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk pembincangan untuk perkongsian saya pada hari ini, tajuknya ialah metod fenomenologi dalam kajian antaragama atau dikenali sebagai perbandingan agama atau study of religion. Saya perkenalkan dulu diri. Nama saya pembentang Amy Eliana binti Maksin dan saya merupakan calon kedoktoran di Institut Islam Hadari UKM dan penyelia Profesor Madya Dr. Jafari Awang juga dari UKM. Untuk tajuk ini saya akan kongsikan beberapa perkara ya. Seperti mana semua telah lihat, antara isi pembentangannya ialah satunya berkaitan dengan abstrak kajian lah. Keseluruhan kajian yang dibentangkan pada tajuk ini, iaitu konsep dan definisi fenomenologi secara umum, metod fenomenologi dalam kajian antaragama ataupun phenomenology of religion. Yang mana dalam metod fenomenologi agama itu ada dua perkara yang utama yang dibincangkan, iaitu tokoh-tokoh ataupun sarjana yang mempopularkan metod ini dan seterusnya ciri-ciri kepada metod fenomenologi dalam kajian antaragama. Dan yang terakhir, analisis dan kesimpulan. Dalam abstrak kajian, saya mulakan dengan fenomenologi ini, yang mana bidang fenomenologi ataupun pendekatan fenomenologi merupakan kajian saintifik yang begitu luas digunakan dalam bidang akademik dalam apa-apa bidang. Namun dia juga digunakan dalam bidang kajian antaragama. Jadi di sini paper ini ataupun kertas kerja ini cuba melihat sejauh mana penggunaan metod ini dalam bidang perbandingan agama ataupun kajian antaragama. Jadi objektif kajian untuk mengenal pasti latar belakang metod fenomenologi yang digunakan dalam kajian antaragama. Dari sudut dua, yang utama yang dibincangkan itu dari sudut tokoh, tokoh yang mempopularkan fenomenologi agama dan juga ciri-cirinya. Dan metod kajian ini adalah bersifat kualitatif. Sebagai pengenalan, kajian antaragama ataupun study of religions, sebenarnya dia adalah disiplin ilmu yang mengkaji agama-agama lain, sama ada dari sudut persamaan maupun dari segi perbezaan. Yang mana dalam kajian antaragama, pelbagai metod yang digunakan dalam disiplin ni, termasuklah yang saya ingin kongsikan ini, iaitu fenomenologi. Fenomenologi ini digunakan dalam penyelidikan akademik yang biasanya dia melibatkan case study ataupun action research yang melibatkan action research. Dan definisi umum fenomenologi, seperti mana yang ditakrifkan oleh J. Mill, fenomenologi ni dia melibatkan perkara yang empirical. Kajian empirikal yang melibatkan panca indera orang yang mengkaji itu sendiri. Dan tokoh terawal dalam fenomenologi secara umum, dalam kajian fenomenologi ataupun dalam metod fenomenologi adalah Edmund Husserl, yang merupakan yang memperkenalkanlah metod fenomenologi, yang mana Husserl berpandangan bahawa setiap perkara yang dikatakan ilmu itu perlu dijelaskan melalui pengalaman hidup seseorang. Bukan kita kata itu adalah ilmu bila kita mengandaikan sesuatu ataupun dia hanya tekaan. Itu adalah pandangan Edmund Husserl, tokoh yang terawal yang memperkenalkan metod fenomenologi. Seterusnya, fokus kepada fenomenologi agama. Di sini saya letakkan beberapa definisi kepada fenomenologi agama ataupun phenomenology of religion. Yang pertama, method seek to historically understand and interpret religious phenomena.
from the believer point of view. Okey, yang kedua, dia berkaitan dengan stoppage, suspension of judgment, exclusion from one mind of every possible presupposition. Okey, dan yang ketiga, okey, phenomenology ni method, okey, yang adapting the procedure of epoche ataupun suspension of previous judgment. Okey, untuk keseluruhan definisi yang diberikan dalam fenomenologi agama, yang meletakkan fenomenologi agama ini satu metod, okey, yang mana si pengkaji ini dia melihat ataupun mengkaji agama-agama sesuatu itu dalam point of view the believer itu sendiri. Okey, dalam skop penganut agama itu sendiri, yang mana si pengkaji agama ini yang mengkaji agama lain, okey, mengikut penganut agama itu, maksudnya dia tidak jauh daripada judgement, okey, segala judgement ataupun penghakiman terhadap agama yang dikajinya. Okey. Okey, seterusnya sarjana yang mempermulakan fenomenologi agama. Okey, di sini ada beberapa nama-nama yang mempopularkan fenomenologi dalam kajian agama, dalam perbandingan agama. Antaranya 3 saya letakkan di sini yang saya kongsikan, iaitu G. Heering, okay, P.D. Champity dan Johann Heinrich Lambert. Jean Heering ni seorang dari Perancis lah, scholar dari Perancis yang merupakan menteri, dan dia juga dikaitkan dalam teologi, fakulti teologi Protestan, Kristen Protestan. Okey, dan P.D. Champity, okay, Dutch scholar, okey, daripada sarjana Dutch yang merupakan profesor di University Amsterdam, yang mana buku beliau juga telah menulis satu buku Handbook of the History of Religion yang berkaitan dengan Phenomenology of Religion. Okey, kemudian yang terakhir Johann Heinrich Lambert, okay, scholar dari Jerman, yang mana pemikiran Johann ni telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Max Scheler, Rudolf Otto dan Gerald van der Leeuw. Okey, di sini saya kongsikan juga. Okey, maksudnya setiap pendekatan-pendekatan di dalam kajian perbandingan agama ataupun kajian antara agama, okay, masing-masing mempunyai ciri-cirinya. Okey, seperti juga fenomenologi agama yang turut mempunyai ciri-cirinya. Okey, saya bacakan 4 ciri-ciri utama dalam fenomenologi agama. Okey, yang pertama, mengkaji dan memahami sesuatu agama itu langsung daripada penganut agama tanpa meletakkan hukuman terhadap kebenaran sesuatu agama. Okay, yang kedua, penelitian terhadap pengalaman keagamaan dan komitmen penganut agama terhadap agama mereka. Okay, yang ketiga, ilmu yang diperolehi daripada si pengkaji ni, okay, yang menggunakan metod ini, fenomenologi, okay, adalah langsung daripada pemikiran, perasaan, pengetahuan dan amalan penganut agama yang dikaji. Okay, dan yang terakhir, perkara-perkara seperti memaki, mencela dan mengencam kebenaran sesuatu agama yang dikaji itu adalah tidak timbul. Okey, ini adalah keseluruhan gambaran ciri-ciri dalam metod fenomenologi agama yang dilakukan di dalam bidang perbandingan agama atau bidang study of religion. Okey, bagi analisis dan kesimpulan, metod fenomenologi dalam kajian antara agama, okey, ataupun fenomenologi agama lah, pendekatan fenomenologi agama adalah suatu pendekatan yang praktikal bagi seseorang pengkaji, especially dalam bidang perbandingan agama lah, untuk menyaksikan dan meneliti secara langsung pengalaman beragama itu oleh penganut agama itu sendiri. Okey, dan di sini kita boleh lihat juga lah analisis daripada saya perhatikan juga, okey, metod ini sebenarnya dia tidak melibatkan penghakiman, tidak penghakiman kebenaran sesuatu agama yang dikaji. Namun seorang pengkaji tu, jika dia mempunyai satu ilmu, okey, dalam kitab suci agama yang dikajinya, okey, beliau ni, si pengkaji ni, dia dapat merumuskan sedikit sebanyak antara keselarian ataupun sebaliknya
antara ajaran agama yang dituntut di dalam kitab suci agama tersebut dan amalan penganut agama yang dikaji itu. Dan akhirnya dapat menjelaskan sejauh mana ni kita boleh lihatlah, si pengkaji ni boleh melihat sejauh mana penganut agama itu dia beramal dengan ajaran agama tersebut. Okey. Dan di sini kita boleh lihatlah dia tidak timbul dari segi isu-isu memaki, mencela, tidak. Cuma itu adalah dasar ilmu yang ada pada si pengkaji tersebut. Okay, dan yang terakhir saya sudahi dengan surah Al-An'am ayat 108 yang mana Allah berfirman, supaya tidak memaki ataupun mencela mana-mana sembahan yang mereka sembah selain Allah. Walaupun kita tahu kebenaran ataupun ketidakbenaran sesuatu agama tersebut, tapi Al-Quran telah melarang celaan ataupun makian terhadap penganut-penganut agama yang menganut agama yang selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Dan itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.